Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan berjumpa lagi dalam Fizik Tingkatan 5, Bab 1, Daya dan Gerakan 2 dengan subtopik 1/1 Daya Paduan dan ini merupakan part yang keempat, iaitu kita fokus kepada objek dalam keadaan yang pelbagai keadaan dan gerakan. Okey, jadi kita buat sedikit ulang kaji sebelum kita teruskan subtopik ini ya. Kita buat sedikit ulang kaji tentang jenis-jenis daya, simbolnya yang pernah kita pelajari ketika sains menengah rendah. Okey, kita mulakan dengan daya yang pertama iaitu reaction atau kita kenali sebagai tindak balas normal. Dan simbol yang kita biasa gunakan ialah R besar untuk reaction. Yang kedua adalah berat ataupun in English kita kenali sebagai weight. Jadi simbolnya adalah W besar. Yang ketiga adalah tujahan. In English kita sebut sebagai thrust. Okey, dan kita gunakan T besar sebagai simbolnya. Dan seterusnya adalah geseran atau seretan, yang mana kita kenali sebagai friction in English. Jadi kita gunakan simbol F besar. Dan biasanya kita guna R kerana F kita biasa guna juga untuk daya ataupun daya paduan F besar. Jadi nak membezakannya kita menggunakan FR, fraction. Dan akhir sekali adalah daya angkat ataupun lift in English dan kita gunakan L besar. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang anda dapat lihat sebuah kotak hadiah yang diletakkan di atas meja dalam keadaan pegun. Jadi, kita boleh lihat kat sini ada dua daya yang akan bertindak ke atas hadiah ini. Daya yang pertama adalah daya yang ke atas, yang mana kita sebut sebagai R besar, iaitu daya tindak balas normal. Okey, dan kerana dia pegun, jadi daya yang bertentangannya adalah W, iaitu berat, yang ada kaitan dengan graviti. Jadi bagi objek yang pegun, dua daya ini akan bertindak ke atasnya. Okey, mari kita lihat pula bagaimana objek yang diletakkan di atas landasan seperti ini. Pada sudut 90 ya. Pada sudut 90 di sini. Dan ada satu penahan, iaitu kita letak ali sebagai penahan kotak ini. Jadi kotak ini akan kekal pegun di atas landasan ini. Jadi berapakah daya yang bertindak ke atas kotak ini? Jadi kita gunakan siku ini. Okey, kita dapat lihat ya. Di sini ada dua daya yang akan bertindak. Daya utama akan bertindak. Yang pertama adalah R, iaitu tindak balas normal. Dan di sini kita dapat lihat garisan yang lurus. Tetapi ini bukanlah W, bukanlah berat, kerana berat dipengaruhi oleh graviti. Untuk ulang kaji ya, W sama dengan mg. Jadi ada kaitan dengan graviti. Jadi disebabkan ada kaitan dengan graviti, maka ianya perlu mengikut arah graviti. Arah graviti adalah ke arah bawah. Jadi, di sini. Ini adalah W. Bukan yang merah ini. Okey? Jadi, ini adalah berat. Bagi objek yang berada di atas landasan. Dan ini adalah tindak balas normal. Satu lagi daya yang bertindak ke atas objek yang di atas landasan ini ialah disebut sebagai N. Ini wujud kerana terdapat satu daya yang menahan daripada arah kanan. Dan N ini adalah singkatan bagi tindak balas normal bagi penahan.
penahan ini mungkin daripada manusia ataupun kita letak penahan seperti objek yang lebih berat ataupun objek seperti segitiga yang dapat menahan kotak atau objek di sini daripada turun ke bawah. Okey, jadi ini adalah empat daya yang penting, iaitu R, N, W dan daya penahan bagi objek yang di atas landasan. Okey, mari kita lihat pula dua ekor burung ini. Ya, seekor burung sedang berehat di atas dahan pokok, sementara seekor lagi sedang terbang di udara. Jadi, adakah terdapat perbezaan daya yang bertindak ke atas dua burung ini? Ya, kita boleh lihat di sini. Bagi burung A, cikgu namakan ini burung A ya. Terdapat dua daya bertindak ke atasnya kerana burung ini adalah pegun di atas dahan. So, daya yang bertindak adalah daya R, iaitu tindak balas nomor. Dan daya yang kedua bertindak ialah W, iaitu berat yang dipengaruhi oleh graviti ke arah bawah. Sementara bagi burung B ini pula yang sedang terbang, terdapat 4 daya yang bertindak ke atasnya. Yang pertama adalah L, daya angkat. Kedua ialah daya berat yang dipengaruhi oleh graviti. Kemudian kerana burung ini sedang terbang ke arah hadapan, maka ia menghasilkan satu daya yang kita sebut sebagai daya tujahan. Dan daya tujahan ini adalah bertentangan dengan daya geseran. Okey, jadi L ini tadi adalah daya angkat, lift. Dan ini adalah berat. Nampak kan beza antara burung yang kekal di atas dahan dan burung yang sedang terbang. Burung yang sedang terbang dalam keadaan halaju yang seragam, okay, maka jumlah L dan W-nya adalah sama. Daya paduan bagi L dan W. Sementara T adalah sama dengan daya geserannya jika burung ini sedang terbang dengan halaju yang seragam. Okey, mari kita lihat pula bagi kereta sebuah lori yang sedang bergerak dan lori yang pegun. Okey, kita lihat dahulu lori yang pegun ini. Okey, bagi lori yang pegun ya, terdapat dua daya yang bertindak ke atasnya. Okey, yang pertama adalah daya R, iaitu tindak balas nomor. Dan yang kedua adalah beratnya ke atas graviti. Jadi inilah dua daya yang bertindak bagi lori yang pegun. Dan bagi lori yang sedang bergerak ke hadapan, terdapat dua daya yang bertindak atas dan bawah, iaitu R dan W. Tindak balas nomor dan berat. Kemudian, kerana ianya sedang bergerak ke hadapan, maka ada satu daya yang kita kenali sebagai daya T, tujahan ke hadapan. Dan ianya ditentang oleh satu daya lain ke arah belakang, tetapi berlaku di bawah ya, di bawah tayar yang kita kenali sebagai FR, iaitu geseran. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ada 4 daya yang sedang bertindak atas, bawah, ke kanan dan ke kiri. Ini adalah perbezaan bagi lori yang pegun, tidak bergerak dan lori yang sedang bergerak.
Okey, baik. Ini pula adalah contoh bagi roket yang sedang bergerak ke arah atas. Maka terdapat dua daya yang bertindak ke atas roket ini. Yang pertama adalah daya ke atas, iaitu T. Bukan R ya, sebab roket ini sedang bergerak ke atas. Jadi menghasilkan satu daya tujah ke atas. Dan ianya dan seterusnya ditentang oleh satu daya ke arah belakang, iaitu W, berat. Juga terdapat juga tambahan daya ke bawah, iaitu R. Atau kita gunakan sebagai rintangan udara yang banyak bagi roket ini. Jadi, ke arah kiri dan ke kanan tiada daya kerana roket ini tidak terlibat dengan pergerakan secara horizontal ataupun mendatar. Okey, bagi drone pula yang terbang daripada bawah rumput ke atas, jadi kita boleh dapat lihat sama juga dengan roket, iaitu terdapat dua daya yang bertindak ke atasnya, iaitu satu daya tujah ke atas, tujahan jika dia sedang bergerak ke atas, dan satu lagi adalah W, iaitu beratnya. Okey, juga kita boleh tambah juga dengan rintangan udara jika ada, terutamanya kalau ada angin yang kuat. Ini adalah faktor luar. Okey, tapi yang utama adalah T dan W. Tetapi bagi drone dan roket yang belum lagi berlepas ke atas, maka dia punya daya adalah seperti biasa, iaitu R dan W. Sama juga drone yang kekal di atas rumput, jadi ada R dan W. Okey. Kita buat sedikit ulang kaji bagi sebuah kereta yang dalam keadaan pegun. Jadi dalam keadaan pegun terdapat dua daya yang bertindak pada kereta ini, iaitu R dan W. Jadi untuk hal laju bagi kereta yang pegun, hal lajunya adalah sifar, ms -1. Sementara bagi pecutan juga adalah sifar kerana ianya tidak bergerak. Dan daya paduannya adalah sifar, Newton. Okey. Jadi, bagi R dan W, daya yang bertindak ke atasnya, kita dapat lihat bahawa daya tindak balas normal bagi kereta ini adalah sama dengan berat bagi kereta ini kerana ianya dalam keadaan pegun. Okey. Kemudian kita lihat pula kereta yang sedang bergerak ke hadapan, tapi dalam keadaan hal laju yang seragam. Mungkin dalam 90 km per jam, sentiasa dalam keadaan 90 km sejam. Okey, jadi hal lajunya di sini kita dapat lihat adalah mala. Atau kita juga boleh katakan ianya tak berubah, iaitu tiada perubahan. Okey, dan kerana itu pecutannya adalah sifar, kerana sama sahaja sepanjang perjalanan. Dan daya paduannya ialah 0 Newton. Jadi dalam keadaan hal laju seragam, daya keempat-empat daya yang bertindak ke atas kereta ini, iaitu daya R, W, T, daya tujah, dan juga seretan pada tayar. Daya di sini, cikgu letakkan di sini ya. Daya seretan pada tayar adalah sama. Jadi ini R dengan W adalah sama. Dan jumlah T dan FR yang menentang T ini adalah sama. Banyak. Jadi ia menghasilkan hal laju yang seragam. Okey. Yang seragam, ini bermaksud kereta ini sedang memecut.
Jadi terdapat 4 daya yang bertindak pada kereta yang sedang bergerak, iaitu R, W, T, tujah ke hadapan, dan juga yang menentang tujah ke hadapan iaitu FR, geseran. Okey, jadi disebabkan sedang bergerak dengan pecutan seragam, ianya sedang memecut, bermaksud laju kereta ini sebenarnya sedang bertambah. Apabila bertambah laju, maka ianya barulah kita boleh katakan sebagai memecut. Okey, jadi tetapi walaupun sedang bertambah kelajuannya, tetapi dalam keadaan pecutan yang seragam, maka pecutannya adalah sifar. Okey, kerana sama sahaja pecutannya. Laju sahaja yang bertambah. Tapi daya paduan ini adalah tidak sama dengan kosong Newton. Kenapa? Kita lihat di sini nanti. Okey, dalam keadaan kereta yang sedang bergerak dengan pecutan yang seragam, R dan W-nya adalah sama. Okey, kerana kereta ini tidak terangkat pun, dia kekal berada pada satah yang sama. Tetapi daya tujah dan daya geseran ini ada sedikit perbezaan dengan yang kereta kedua tadi. Ini kerana kita dapat lihat laju kereta ini sedang bertambah. Bermaksud daya tujah kehadapannya adalah lebih besar sebab dia semakin laju. Jadi T dia adalah lebih besar daripada daya geseran. Kerana ia semakin laju, semakin memecut. Kerana itu daya paduannya ialah T tolak dengan FR kerana berlaku perbezaan. Oleh itu, daya paduan dia adalah tidak sama dengan sifar. Jadi kita perlu tolak jumlah T yang lebih besar ini dengan daya geseran yang lebih kecil. Okey, bagi kapal terbang pula, daya yang bertindak ke atasnya dalam keadaan kapal terbang yang sedang pegun di airport ya. Okey, kita ada 2 daya yang akan bertindak ke atas kapal terbang ini, iaitu yang pertama adalah daya R dan juga daya W. Dalam keadaan ini, dalam keadaan pegun yang tidak bergerak, jadi nilai R adalah sama dengan nilai W. Okey, ianya berbeza jika kapal terbang ini sedang bergerak dengan laju yang seragam. Okey, for example, mungkin sedang bergerak dengan kelajuan 500 km per jam. Okey, contohnya. Okey, jadi dalam keadaan laju seragam ini yang sedang bergerak, dia tidak menggunakan R, tetapi L, iaitu daya angkat kerana kapal terbang ini sedang bergerak di atas, sedang terangkat ke atas. Jadi ada daya angkat di situ. Okey, jadi cikgu potong R tukar kepada L bagi laju seragam. Bagi R pula adalah bagi pegun. Okey. Dan W kekal samalah sebab kapal terbang ini ada daya tarikan graviti yang terlibat ya. Okay, kemudian kapal terbang ini yang sedang bergerak ke hadapan, jadi menghasilkan daya T, daya tujahan. Kerana sedang bergerak walaupun dengan laju yang seragam. Tetapi bagi pegun, T ini tidak ada. Okay, dan T ini pula ditentang oleh satu daya ke belakang hasil daripada rintangan udara, iaitu angin yang terpaksa bergeser dengan badan kapal terbang menghasilkan satu daya, iaitu kita panggil sebagai daya geseran, iaitu FR. Okey, bagi laju yang seragam ya, iaitu yang bergerak dengan laju yang sama, yang mana pecutannya adalah sifar. Jadi dalam keadaan ini nilai L-nya yang bertentang dengan W dia adalah sama. Dan nilai T yang bertentang dengan FR dia adalah sama. Okey, jadi ini adalah untuk laju seragam. Dan ini pula adalah bagi pegun. Okey, mari kita lihat pula jika kapal terbang ini sedang berlepas. Okey, dalam keadaan kapal terbang yang sedang berlepas maksudnya sedang naik ke atas.
Okey, sedang naik ke atas lah ya. Okey, jadi cikgu pusingkan kertas ini dan kita boleh lihat dekat sini ya, ada dua daya yang bertindak ke atas dan ke bawah. Okey, tapi dalam keadaan sengit seperti ini, daya W dia adalah di sini. Dan ini adalah L. Okey, dan ini pula menghasilkan satu daya tujah ke atas, ke atas lah. Okey, dan juga daya FR iaitu daya geseran. Okey, apabila dalam keadaan dalam keadaan ingin berlepas, jadi kapal terbang ini hendak diangkat ke atas. Jadi dalam keadaan ini, nilai L mestilah lebih besar daripada W. Barulah kapal terbang ini akan naik ke atas. Dan nilai T-nya, iaitu tujahan dia mestilah lebih besar daripada daya geseran. Barulah dia boleh naik ke atas. Dan ini adalah keadaan di mana kapal terbang sedang berlepas ke atas. Ianya berbeza apabila kapal terbang ini hendak turun ke bawah. Okey, kita lukis ya. Ke sini. Okey, daya ini adalah daya tujah. Dan ini adalah daya geseran. Sementara di sini adalah daya angkat. Dan ke bawah ini, graviti adalah berat. Okey. Jadi di sini kita boleh lihat ya bagaimana keadaan apabila kapal terbang ingin mendarat di bawah. Okey, dalam keadaan ini nilai L dia adalah lebih rendah daripada W. W mesti lebih besar daripada L. Okey, dan bagi nilai ini juga ya, friction iaitu geseran mesti lebih besar daripada nilai T, tujahan. Kerana kita hendak memberhentikan kapal terbang ini. Jadi kita perlu tinggikan geserannya. Jadi ini adalah keadaan di mana kapal terbang ini hendak mendarat. Okey, ini adalah 3 keadaan yang berbeza bagi kapal terbang. Okey, sekarang kita akan pelajari tentang lift. Okey, jika ada seorang, kita namakan dia sebagai Abu, sedang berada di dalam lift, jadi ada yang pegun, okey, lift ini tidak bergerak lagi, maka ada dua daya yang bertindak ke atas Abu. Okey, yang pertama adalah digunakan pen warna merah supaya jelas, ialah daya R, daya tindak balas normal. Dan satu lagi adalah daya W, iaitu berat Abu itu sendiri. Okey, jadi dalam keadaan pegun yang tidak bergerak, maka jumlah R-nya adalah sama dengan W kerana ianya pegun. Jadi daya paduannya ialah 0 Newton. Kerana sama. W tolak R dan R tolak W adalah 0. Okey, bagaimana pula kalau lift yang dinaiki oleh Abu sedang bergerak ke atas dengan suatu pecutan? Jadi, daya di sini kekal sama iaitu R dan juga W. Dalam keadaan yang sedang bergerak ke atas, cikgu buat nak panah ke sini ya. Maka dalam keadaan ini, R adalah lebih besar daripada W kerana sedang bergerak ke atas. Jadi R ini mesti lebih besar. Barulah lift dapat naik ke atas. Okey, jadi dalam keadaan seperti ini, daya paduannya adalah bukan sifar. Jadi apabila R lebih besar daripada W, maka R yang lebih besar mesti tolak dengan W. Okey, kita tahu untuk daya paduan ialah bersamaan dengan F sama dengan MA. Dan apabila R lebih besar daripada W, maka untuk dapatkan daya paduannya, R mesti tolak dengan W.
menghasilkan daya paduan, iaitu R tolak W. Inilah daya paduan yang bertindak pada objek ini, iaitu F besar. Okey, dan cikgu kekalkan iaitu MA. Okey, jadi untuk dapatkan R, iaitu tindak balas normal ini, kita perlu menyudahkan formula ini, iaitu MA dan W ini perlu dibawa ke belah sini. Kita tambahkan W. Jadi untuk R besar, untuk mencari jumlah tindak balas normal ke atas abu, maka formulanya adalah MA tambah dengan MG, kerana W sama dengan MG dan F sama dengan MA. Jadi ini adalah formulanya bagi lift yang sedang bergerak ke atas. Mudah sahaja. Yang mana M adalah jisim bagi abu, A adalah pecutan bagi lift yang sedang bergerak ke atas, dan G adalah graviti. Mari kita lihat pula jika lift ini sedang bergerak ke bawah. Bagaimana pula kalau abu sedang bergerak ke arah bawah? Jadi sekarang ini anak panahnya adalah ke bawah. Dan daya yang bertindak pada abu ada dua seperti biasa, iaitu R dan W. Okey, dalam keadaan abu yang sedang bergerak ke arah bawah, maka daya W ini, berat ini, mestilah lebih besar daripada R. Kerana abu yang sedang bergerak ke bawah ini, W mesti lebih besar lah. Okey, barulah dia boleh bergerak ke bawah. Jadi sekarang ni kita kekalkan, iaitu daya paduan adalah sama dengan MA. Jadi yang lebih besar kena tolak yang lebih kecil, iaitu W tolak dengan R. Barulah kita dapat daya paduan yang sebenarnya bertindak ke atas abu. Besar tolak dengan yang kecil. Okey, kita kekalkan formula ini. Dan kita settlekan this formula. So kita akan dapat W tolak MA. Awak boleh cuba R kat sini jadi positif. Dan MA akan pindah ke sini menjadi W tolak MA lah. Okey. Yang ni bertukar tempat. Okey. Kemudian kita akan dapat R sama dengan MG tolak MA. Okey. Jadi inilah formulanya jika abu sedang bergerak ke arah bawah. Boleh nampak tak perbezaannya? Jika bergerak ke atas, maka kita tambahkan kedua-dua ini. MA tambah dengan MG. Jisim abu dan pecutan kita tambahkan dengan jisim abu dan graviti. Tetapi jika sedang bergerak ke bawah, kita tolakkan. Iaitu berat abu, jisim dan graviti kita tolakkan dengan jisim dan A, iaitu pecutan abu yang sedang bergerak ke arah bawah. Ke atas tambah, ke bawah tolak. Mudah kan? Okey, bagaimana pula kalau abu bergerak dengan halaju yang seragam? Dalam keadaan yang sedang seragam, maksudnya sama ada ke atas ataupun ke bawah. Tetapi dengan halaju yang seragam, iaitu pecutannya adalah sifar, tidak memecut, maka dalam keadaan ini R dan W-nya adalah sama. Okey, dalam keadaan ini tetap ada dua daya yang bertindak ke atas abu lah. Okey, jadi disebabkan sama, jadi F adalah sama dengan 0 Newton. Jadi untuk dapatkan nilai bagi R, jadi kita hanya perlu kira jisimnya dan darab dengan graviti, iaitu berat lah. Jadi kita dapatlah nilai yang dalam bentuk Newton. Sama juga dengan pegun tadi. Nilai F adalah sifar Newton. Jadi untuk dapatkan nilai R, jadi kita samakan dengan W. Jadi W sama dengan mg. Di sini ya. Okay. So cikgu darabkan dengan mg. So kita darabkan jisim abu dengan graviti. So kita akan dapat nilai dalam unit Newton. Nilai bagi R iaitu tindak balas normal. Jadi di sini kita dapat lihat pegun dan halaju seragam adalah sama. Dan untuk mencari R adalah sama dengan mg.
Okey, anda boleh lihat ya perbezaan di dalam kotak merah yang telah cikgu tulis. Okey, sekarang mari kita lihat pula beberapa contoh soalan yang dapat kita lihat penyelesaiannya yang melibatkan daya paduan, jisim dan pecutan suatu objek. Kita mulakan dengan gambar rajah ini menunjukkan sebiji apel yang sedang jatuh daripada dahannya dengan pecutan. Ini adalah pecutannya. Okey, cikgu tuliskan A. Dan ini adalah jisimnya. Jisim bagi apel ini adalah 500 gram. Tetapi kita perlu tukar kepada SI unitnya, iaitu daripada 500 gram ini, kita tukarkan kepada kilogram menjadi 0.5 kilogram. Tukar siap-siap ya, supaya kita tidak salah. Okey, kemudian mari kita lihat berapakah daya yang akan bertindak pada apel ini. Okey, bagi apel yang sedang jatuh ini, ada dua daya yang bertindak ke atasnya, iaitu berat dan R, iaitu R di sini ialah rintangan udara. Bukan tidak balas normalnya, kerana untuk apel ini jatuh ke bawah, ia ditentang oleh rintangan udara yang menyebabkan ketika apel itu sedang bergerak ke arah bawah. Okey, jadi ini adalah dua daya yang bertindak ke atas apel yang sedang jatuh. Okey, tetapi apabila apel ini sedang jatuh, jadi W ini nilainya mestilah lebih besar daripada nilai rintangan udara. Okey, mari kita lihat pula soalan yang pertama, iaitu hitung daya paduan yang bertindak ke atas apel ini. Daya paduan adalah F. Jadi, untuk soalan A ini, F ialah kita samakan dengan MA. Cara untuk mengiranya ialah kita ambil ini sebagai M, 0.5 kg. Kita darabkan dengan A adalah 8.9 ms negatif 2. Okey, dan hasilnya adalah 4.45 kilogram ms negatif 2, iaitu bersamaan dengan 4.45 Newton. Okey, bagaimana pula jawapan bagi B? Nyatakan arah daya paduan. Seperti mana yang kita lihat di sini, bila kita nak kira daya paduan, kita perlu tolak W tolak R, kerana W adalah lebih besar, kerana apel ini sedang jatuh ke bawah, ke arah W. Jadi, daya paduannya akan bergerak ke arah bawah kerana apel ini sedang memecut. Saya tuliskan explanationnya, kerana sedang memecut ke bawah. Jadi daya paduannya F besar dia adalah ke arah bawah. Okey, kemudian mari kita cuba jawab pula untuk soalan C. Berapakah magnitude rintangan udara yang bertindak ke atas buah apel tersebut? Okey, untuk mengira rintangan udara ini, kita perlulah mendapatkan formulanya. Formula utamanya ialah F besar, iaitu daya paduan yang bertindak ke atas apel ini, W tolak R besar, kerana sedang bergerak ke bawah. Kalau apel ini sedang bergerak ke arah atas, maka R tolak W. Okey, dapat ya? Okey, jadi sekarang ini dalam situasi ke bawah, W tolak R. Ingat cikgu dah pesan yang lebih besar tolak yang lebih kecil. Okey, jadi di sini untuk menjawab soalan ini, kita perlu menghitung jumlah W terlebih dahulu. Okey, jadi W kita dah pelajari sebelum ini, W sama dengan mg. Okey, jadi di sini cikgu tulis siap-siap, tolak dengan R. Okey, kemudian kat sini kekal F. Untuk menghitung jumlah R, iaitu nilai rintangan udara,
maka kita pindahkan kedudukan R dan F ini. Okey, jadi cikgu pindahkan R ke belah sini, positif, dan mg ini tolak F. Nilai F tadi bersamaan dengan MA. mg tolak MA. Di sini kita dah kira siap-siap MA, jadi kita boleh terus ambil. Okey, untuk W, kita boleh hitung kat tepi ini. Nak hitung kat sini pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi cikgu hitungkan di sini. Jadi 0.5 kg kita darabkan dengan nilai graviti iaitu 9.81. N kg negatif 1. Okey, kemudian kg ni kita boleh potong dan hasilnya ialah 4.905 Newton. Ini adalah nilai W. Jadi nilai ini cikgu masukkan ke sini. Jadi 4.905 Newton. Kita tolakkan dengan nilai MA di sini. Okey, 4.45 Newton. Dan kita hitung dengan kalkulator. Hasil akhir yang kita dapat adalah 0.455 Newton. Dan ini adalah magnitude bagi rintangan udara. Mudah kan? Soalan yang kedua pula ialah berkaitan dengan lift. Okey. Ini Ali. Jika Ali berjisim 50 kg, jadi berapakah, soalan 2A, dalam keadaan pegun, berapakah nilai tindak balas normalnya dalam keadaan Ali yang sedang pegun? Okey, mari kita hitung sama-sama. Okey, tapi sebelum itu, kita tutup dahulu. Okey, bagi situasi Ali yang sedang pegun, berapakah, okey, kita nak cari tentang dia punya nilai R. Hitung nilai ataupun magnitude bagi tindak balas normal ataupun R. Okey, jadi untuk dalam keadaan situasi pegun, kita teruskan. Kita tahu yang daya paduan dia adalah sifar kerana ianya tidak bergerak. Dan apabila dalam keadaan tidak bergerak, nilai R dan W-nya adalah sama. Jadi untuk mencari nilai R, okey, jadi kita gunakan formula ini. W sama dengan mg. Berat sama dengan mg. Jadi kita masukkan nilai jisim bagi Ali ialah 50 kg dan graviti adalah 9.81 N kg negatif 1. Cikgu tulis di bawah ya. Dan kg ni kita boleh potong. Hasil akhir kita dapat adalah 490.5 Newton. Ini adalah nilai tindak balas normal apabila Ali dalam keadaan pegun di dalam lift. Okey, situasi yang kedua ialah berapakah nilai magnitude bagi nilai ataupun magnitude bagi R dalam keadaan Ali yang sedang memecut ke atas sebanyak 1.5 ms negatif 2. Okey, A sama dengan 1.5 ms negatif 2 ke atas. Okey, ini soalannya. Okey, dalam keadaan ke atas, seperti mana yang cikgu ada sharekan dengan anda tadi. Okey. Apabila sedang bergerak ke atas, jadi kita tambahkan sahaja. Okey, jadi cikgu akan ambil ini sebagai R sama dengan MA tambah MG, iaitu F tambah dengan W. Okey, so kita dapat kerana kat sini pada waktu ini R adalah lebih besar daripada nilai W. Okey, jadi kita tambah.
Jadi bila kita tambah, kita pun buat operasi tambah di sini. Jadi 50 kilogram A 1.5 MS negatif 2. Saya tulis unit di bawah ya. Tambah dengan berat. Berat tadi kita kira dapat 490. Jadi cikgu terus tulis Newton. Okey. Jadi hasil yang kita dapat di sini ialah 51.5 tambah 490.5. Kedua-duanya adalah dalam unit Newton dan hasil akhirnya adalah 542 Newton. Ini adalah nilai R, tindak balas normal apabila lift ini sedang bergerak ke atas. Okey, bagaimana pula jika soalannya pecutan ini dengan nilai yang sama 1.5 ms negatif 2 tapi sedang bergerak ke arah bawah. Okey, sekarang ini bagaimana pula ahli yang sedang bergerak ke arah bawah dengan pecutan sebanyak 1.5 ms negatif 2 juga tetapi dengan arah ke bawah. Okey, cikgu tulis dekat sini. Okey, dayanya tetap sama iaitu R dan W. Okey, tapi dalam keadaan seperti ini, W adalah lebih besar daripada R. Kalau ni tadi, R pula lebih besar daripada W sebab naik ke atas. Jadi, kita rujuk balik yang penerangan cikgu tadi. Dalam keadaan ke bawah, kita perlu tolak. Kalau bergerak ke atas, kita tambah. Okey, jadi kita ambil pakai formula ini dengan mudah. Okey, jadi R sama dengan mg, iaitu berat yang lebih besar tadi, kita tolakkan dengan nilai daya paduan iaitu MA. Okey, jadi kita pun tolak ya. Okey, kita dah dapat tadi, kita dah kira siap-siap. Jadi cikgu ambil sajalah sebab nilainya pun adalah sama 1.5. Jadi sama kan? Cikgu ambil je. Okey, 490.5 tolak dengan nilai MA pula adalah 51.5. Kedua-duanya dalam unit Newton. Okey, jadi cikgu tolak. Hasil tolaknya setelah dikira, kita dapat 439 Newton. Dan ini adalah jumlah tindak balas normal bagi Ali yang sedang memecut ke arah bawah sebanyak 1.5 meter second negatif 2. Okey, dan akhir sekali di sini, bagaimanakah soalannya jika Ali ini sedang bergerak sama ada ke atas atau ke bawah dalam keadaan yang hal laju seragam. Sedang bergerak dalam hal laju seragam. Okey, di mana pegun juga tadi, dalam keadaan hal laju seragam, daya paduannya adalah sifar. Yang kerana W dia adalah sama dengan nilai R. Sama seperti tadilah. R sama dengan W. W sama dengan R. Okey, jadi kita nak hitung R dia. Di sini, kita samakan je dengan W. Okey, W sama dengan mg. So, kita hitung seperti tadilah. 50 kg. Kita darab dengan 9.81 nkg negatif 1. Okey, kita boleh potong kilogram. Dan kita dapat hasil akhirnya 490.5 Newton. Dan ini adalah R-nya. Sama seperti pegun. Okey, dan ini pula adalah soalan yang ketiga. Okey. Troli yang berjisim 2 kg ditarik oleh sebuah pemberat. Ini adalah pemberatnya melalui takal puli. Okey, troli ini bergerak dengan pecutan. Okey, cikgu tandakan dia sebagai A. Menentang geserannya adalah 5 Newton. Okey, so ini adalah FR. Okey, jadi soalan yang pertama, bandingkan berat troli dengan tindak balas normal.
Okey, jadi apabila soalannya adalah berat dan tidak balas nombor, kita tulis siap-siap kat sini. Jadi kita nak tengok W dan R. Dalam keadaan seperti ini, okey, ada daya yang bertindak ke atas troli. Daya ke atas dan daya ke bawah, iaitu R dan W. Okey, di sini dalam keadaan seperti ini, nilai W dan nilai R adalah sama. Kenapa cikgu cakap sama? Sebab troli ini tidak terangkat ke atas dan tidak jatuh ke bawah. Tetapi troli ini bergerak dalam keadaan daya tujahan ke kanan dan ditentang oleh satu daya geserannya oleh tayarnya dengan meja, iaitu FR. Jadi W dan R ini adalah sama kerana kereta tidak terangkat. Tetapi T dia, apabila dia bergerak ke hadapan, maka T dia adalah lebih besar daripada FR jika ianya memecut ataupun bertambah laju. Tetapi jika dia bergerak dengan hal laju yang seragam, so nilai T adalah sama dengan FR. Okey, jadi cikgu tulis kat sini, jika V dia bertambah, yang ni jika V adalah seragam, V adalah hal laju. Okey. Jadi dalam keadaan seperti ini, soalannya adalah berat dan tidak balas nombor, jawapannya adalah sama. Anda boleh jawab dalam ayat, iaitu berat troli adalah sama dengan tindak balas nombor. Okey, untuk B, hitung daya paduan yang bertindak ke atas troli. Okey, untuk daya paduan yang bertindak ke atas troli yang sedang bergerak, okey, dalam keadaan pecutan 3 dan dengan keadaan jisimnya yang 2 kilogram, jadi kita boleh gunakan daya paduan iaitu F ya, sama dengan MA. Jadi, dia sedang bergerak ke depan, kita boleh gunakan di sini 2 kilogram dan kita darabkan dengan 3 ms negatif 2. Okey, jadi kita dapat jawapan akhirnya adalah 6 Newton. Ini adalah daya paduan yang bertindak ke atas troli tersebut. Okey, untuk soalan C pula, kita nak lihat tegangan. Tegangan ataupun T. Kenapa kita pakai T? Okey, T ini bermaksud tension. Tension benang ini. T dia. Okey? Okey, jadi T tension tali ini adalah sama lah dengan di sini ya. Sebab kita tarik, so daya yang sama dengan daya tujah troli yang sedang bergerak ke hadapan, sama juga dengan tegangan tali ini, benang ini. Okey, jadi untuk hitung tegangan tali ini, kita gunakan formula iaitu daya paduan yang sebenarnya bertindak ke atas ini, iaitu T, tension tali, yang mana kita perlu tolak dengan FR. Kenapa kita kena tolak? Sebab dia sedang bergerak dengan pecutan. Jadi apabila dengan pecutan dia bertambah laju, maka nilai T dia adalah lebih besar daripada nilai FR. Okey, jadi kita gunakan formula daya paduan sama dengan T tolak FR. Kerana T-nya adalah lebih besar daripada FR. Okey, kemudian kita masukkan nilai F. Kerana kita dah hitung tadi nilai F ya. Iaitu sebanyak 6 Newton. Dan kita nak cari T. Dan kita tolakkan dengan FR. FR yang telah dinyatakan di sini adalah sebanyak 5.0 Newton. Okey, jadi untuk cari T, cikgu pindahkan T ke belah sini ya. Jadi kita perlu tambahkanlah di ke belah sini. Okey, so kita akan dapat di sini 6 tambah dengan 5 Newton. So kita dapat
11.0 Newton. Dan ini adalah ketegangan tali. Okey, dan menjawab soalan yang C. Kemudian kita teruskan dengan soalan D, iaitu berapakah jisim bagi, minta maaf, bagi pemberat, iaitu C di sini. Jika kita lihat di sini daya yang bertindak ke atas troli adalah R dan W, maka dekat pemberat pun sama. Pemberat juga mempunyai W dan pemberat juga mempunyai R. Tetapi di sini kita tidak gunakan R kerana pemberat ini bersambung dengan tali benang. Jadi apabila ada benang, maka ada T, iaitu daya ketegangan benang tersebut. Jadi ini adalah dua daya yang sebenarnya bertindak ke atas pemberat ini. Cikgu lukiskan kembali di sini, iaitu ketegangan benang tadi dan juga beratnya. Untuk membezakan antara berat troli dengan berat pemberat ini, maka cikgu jadikan dia satulah. Sama juga berat, cuma nak membezakan. Ataupun kita jadikan berat C. Sebab nama dia C. Jadi untuk hitung jisim C ini, kita akan menggunakan formula seperti ini. Untuk hitung jisim, kita mulakan dengan daya paduannya adalah equals to MA. Jisim bagi pemberat ini kita tidak tahu sebab kita nak cari. Tetapi A dia ialah pecutan. Kenapa pecutan untuk dia adalah 3? Pecutan bagi C ini adalah sama dengan pecutan bagi troli. Kerana ianya bergerak bersama-sama. Jadi cikgu tulis kat sini bergerak bersama-sama. Together. Jadi pecutan juga adalah sama kerana berada pada tali yang sama. Jadi kita kekal tulis kat sini sebagai 3.0 ms-2. Kat sini F dia jadi untuk daya paduan bagi pemberat itu ialah 3.0 dan kita darabkan dengan M. Jisim bagi pemberat ini yang kita nak cari sat lagi. So now kita tengok pula, cikgu buat pembahagi kat sini. Kita tengok pula macam mana kita nak mencari formula lain untuk mendapat. Formula yang kedua yang kita boleh kaitkan dengan pemberat ini pula ialah di mana apabila pemberat ini bergerak ke arah bawah kerana menarik troli ini, maka nilai W-nya adalah lebih besar daripada nilai ketegangan tali. Ini adalah bagi pemberat kerana sedang bergerak ke arah bawah. Jadi, apabila itu berlaku, W mesti kita tolakkan dengan T. Jadi, formula yang kedua kita boleh dapat kat sini ialah WC pemberat tolak dengan T. Kerana WC adalah lebih besar daripada T. Jadi kita boleh nampak di sini ada dua persamaan daya paduan yang mana kita boleh gabungkan. So kita boleh nampak kat sini kita buat persamaan MA untuk persamaan yang pertama tadi kita samakan dengan WC tolak T. Kita samakan. Kemudian untuk W tadi kita tahu yang dia sama dengan mg dan T kita nak cari. Kita nak cari jisim kan? So T kita dah tahu tadi. T dia adalah nilainya adalah sama dengan tadi dekat troli tadi. Jadi nilai dia adalah 11 Newton. Dan ini adalah MA. A adalah 3 ms-2. Sementara bagi G pula ialah 9.81 N kg-1 dan tolak dengan 11.0 Newton. Jadi kita pindahkan ini ke belah sini Jadi kita settlekan
dekat sini T ini kita jadikan dia 11 Newton. Okey, dan ini kita pindahkan di sini dan ianya menjadi 6.81 Nkg negatif 1 dan ada nilai M yang kita nak cari. Okey, iaitu jisim bagi pemberat itu. Okey, jadi untuk dapatkan jisim, kita perlu bahagi 11 Newton. Kita bahagikan dengan ini 6.81 Nkg negatif 1. Jadi cikgu potongkan N. Jadi kita dapat 1.62 kg negatif 1 bawa naik atas jadi kg. Jadi ini adalah jisim bagi pemberat. Akhirnya, maaf tak nampak. Okey, jadi inilah jisim pemberat tadi. Okey, bersamaan dengan 1.62 kilogram. Okey, mudah saja. Okey, sampai sini saja untuk daya paduan yang melibatkan pelbagai daya lain dalam keadaan objek yang sedang bergun, sedang bergerak ke atas, ke bawah dengan pecutan yang seragam ataupun pecutan yang bertambah atau dengan hal laju yang bertambah. Okey, semoga video ini bermanfaat untuk anda. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Jika ada sebarang soalan, anda boleh tulis. Jika ada sebarang soalan ataupun komen, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah video ini. Dan jika ada video yang perlu cikgu ulangi ataupun share soalan lain yang dalam bentuk dalam subtopik yang sama, anda boleh komen di bawah ini. Okey, jumpa lagi.